Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini bengkel pempengaruh tim pertahankan Malaysia Madani ya baru saja dilakukan, dan dalam masa yang sama juga ya satu sidang media yang mereka lakukan, dan saya ingin membawakan anda sahabat semua untuk mendengar intipati dan tujuan apa sebenarnya yang mereka lakukan. Jadi pada pandangan saya sebenarnya ini adalah satu perkara yang bagus ya, untuk menangkis segala fitnah, hasutan, berita palsu yang cuba dijajah oleh pempengaruh ataupun sitro pembangkang, walaun-walauntit, termasuk juga ya fitnah-fitnah daripada PAS dan juga Bersatu berkaitan dengan kerajaan hari ini. Antaranya kononnya ekonomi kita gagal dan sebagainya. Hakikatnya KDNK negara kita mengejutkan seluruh dunia, sahabat-sahabat semua. Bank Dunia juga ya memberikan pengiktirafan yang tinggi kepada KDNK kita. Begitu juga dengan pelabur dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton dan juga dengar ya sesi sidang media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat media yang hadir hari ini dan juga panel liputan Ustaz Ali Muda, Datuk Dr. Azizan, Abang Syabuddin, Ambon, Uncle ke Abang? Bagi Tok Wan. Datuk Dr. Ismail, belakang saya ni antara Datuk Kuasa kita. Okey, tujuan kita mengadakan perbincangan meja bulat ini dan bengkel pempengaruh ya, antaranya ialah untuk mengumpulkan segala kekuatan ya, mengumpulkan segala kekuatan yang ada ya, terutama sekali dari sudut pempengaruh tadi ya. Sebab kalau tidak dikumpulkan, jadi pempengaruh akan mengambil jalan masing-masing. Ada yang A, cara A, B, C dan sebagainya. So kita pun faham bahawa di era perpaduan dan madani ini, kita perlu seragamkan naratif, iaitu kita ingin selamatkan negara ini dengan membawa naratif perpaduan, dengan membawa naratif madani. So itu antara tujuan besar. Yang keduanya, kita akan adakan sesi perbincangan ataupun bengkel ini akan memfokuskan kepada aspek paling penting sekali adalah bagi kami Rustia adalah soal pertama, soal naratif perpaduan. Yang keduanya, siapakah yang akan berjuang untuk mengekalkan naratif perpaduan, iaitu pempengaruh. Jadi pempengaruh mesti dirailah, Datuk. Kalau kita kata dilayan, nanti macam kita jadi pelayan pula. Diraikan oleh kerajaan perpaduan, bukan kerana kita terlalu berlebihan pula dalam tuntutan kehidupan. Sebab kita faham bahawa sebahagian besar pempengaruh ini adalah mereka ini dah bertahun-tahun pro bono dan tidak pun membuat sebarang tuntutan kepada mana-mana pihak, sama ada pihak parti manapun dalam komponen. Jadi inilah masanya supaya tenaga mereka ini diraikan, diiktiraf. Ya? Sebab bertahun-tahun tanpa dapat apa-apa, maksudnya dapat apa-apa dari segi kos hidup mereka. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang sial nak isi pulsa, orang Malaysia kata pulsa, nak isi top up pun tolong hantar RM30, kita rasa kesian. Tapi yang mereka bicarakan soal negara, mereka bicara soal bagaimana nak selamatkan 3R ni tidak terulang dan tidak menjadi naratif yang sudah dinormalisasikan. Jadi apa salahnya kalau pempengaruh ini datang bersama-sama, kita kumpulkan kekuatan, ini 100 orang, mungkin lepas ini 200 ke 300 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mencadangkan insya-Allah dalam bengkel nanti ialah
bagaimana pempengaruh ini idea-idea mereka bukan lagi hanya berkisar di media sosial, tetapi pempengaruh ini mesti diberi ruang untuk bercakap di media utama. Apa salahnya mereka bercakap di media utama? Hari-hari mereka, dan sebahagian mereka ni ada follower, pengikut sampai 1 juta, 2 juta. Dari sudut bisnes, kita tahu media memerlukan penonton. Sebab iklan bayar kerana ada penonton. Jadi sangat-sangat tak masuk akal kenapa media kita tidak mahu ambil pempengaruh ini di media-media mereka. Apatah lagi kalau media kerajaan. Sangat-sangatlah ini. Jadi sepatutnya kalau pempengaruh ini hanya bermain, contohnya kalau mereka pembangkang itu okey. Dia bermain di media sosial, itu biasalah. Tapi kalau pempengaruh sudah penyokong kerajaan, sepatutnya diberilah ruang. Minta maaf Ustaz, nak dapatkan masuk nama Ustaz dalam ini pun jenuh kita. Ini saya ada pengalaman juga Datuk masa duduk beberapa bulan di ini. So kita menyeru juga kepada pihak kerajaan, bagilah ruang ni sahabat-sahabat kita ini antaranya lah, ya, bagilah ruang kepada mereka, buatlah macam mana pun, macam-macam program kita boleh buat. Minta mereka bertemu rakyat misalnya, itu pun mendatangkan ni. Saya tertarik dengan contoh Datuk Ismail. Dia cakap, okay, apa lagi yang Ismail tak buat? Ini sebenarnya sangat menarik. Program begini, kami menyeru kepada pihak menteri, terutama Menteri Komunikasi, untuk bagi ruang kepada sahabat-sahabat kita ini, pejuang-pejuang ini di media utama, supaya apa? Naratif perpaduan ini segar di hati rakyat. Saya rasa itu antara poin yang terpenting untuk saya sampaikan pada petang ini. Dan insya-Allah selepas petang ini nanti kita berharap akan mewujudkan organisasi supaya kita lebih terarah, dan kita pun dah siapkan tempat semacam war room kita, Datuk Ustaz. Dia ulama bagi pencerahan. Kemudian kalau pakar ekonomi ada pakar ekonominya, kedoktoran pun ada juga, lawyers pun sama. So kita bergabung dalam sebuah tim yang solid. InsyaAllah rasanya kita akan dapat lakukan dengan lebih terbaik insyaAllah. Silakan kalau ada tambahan daripada yang lain-lain. Baik, jadi cabaran kita pada masa kini ialah walaupun kita dah banyak pihak mengatakan kepentingan social media ni, tetapi kalau kita tengok hari ini banyak kebaikan-kebaikan ataupun polisi-polisi dan inisiatif kerajaan Madani yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang bagus, yang sepatutnya rakyat lebih faham, tapi kita nampak masih lagi berada di tahap yang kurang memuaskan. Jadi banyak kajian telah dibuat dan kita tengok antaranya ialah masalah komunikasi, dan masalah komunikasi ini diakui oleh semua pihak, tapi kita tak nampak ada satu langkah yang konkret. Saya nak bagi tahu kepada parti-parti yang bergabung di bawah kajian perpaduan, kita masih ada berbaki 2 tahun setengah. Sebenarnya kita patut menyesal 2 tahun setengah yang lepas kita masih tak mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih hebat untuk flood all the good messages dekat social media. Sekarang kita ada 2 tahun setengah ke hadapan. Pada saya terserah kepada pihak yang bertanggungjawab nak ditakut lama 2 tahun setengah yang lepas, ataupun kita boleh progres ke depan untuk kita melawan. Kerana bacaan dan jangkaan saya, permainan social media pada pilihan raya yang ke-16 akan jauh berbeza daripada apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau nak tahu detail nanti kita boleh bincang off the record, tetapi kita berhadapan dengan satu fenomena baru yang kalau tidak kita mulakan sekarang, 2 tahun setengah kita akan ketinggalan 10 tahun ke belakang. Ya, dengan teknologi AI akan membuatkan kita ketinggalan 10 tahun ke belakang sekiranya daripada sekarang kita tak bersedia untuk 2 tahun setengah yang ke hadapan. Jadi penting untuk kerajaan yang kuat yang ada 2/3 majoriti hari ini untuk memikirkan dan berbuat sesuatu yang lebih konkret
Ataupun kita nanti selepas pilihan raya yang ke-16, kita semua menyesal tepuk dahi. Saya daripada UMNO Barisan Nasional, kita pernah berhadapan dengan suasana tu, dan saya rasa kalau kawan-kawan yang lain dalam PH nak merasa, bolehlah, tak payahlah buat apa-apa, dan kita akan merasa malam pengumuman keputusan, masing-masing akan tepuk dahi. Jadi pada saya, ini satu perkara yang tidak boleh dianggap remeh. Mungkin banyak pihak takut ataupun rasa bersalah nak cakap, tapi pada saya, bagi pihak kawan-kawan dan bagi pihak pempengaruh yang ramai di luar sana, pada saya kita mengharapkan sesuatu daripada kerajaan untuk menginstitusikan kumpulan-kumpulan yang kita panggil pempengaruh ataupun key opinion leaders, KOL ni, supaya mereka lebih teratur, tersusun, dan yang paling penting sekali, rakyat dapat penjelasan yang sebenarnya. Jangan mudah kita dipesongkan dengan naratif yang tak benar. Semasa saya di Mahkota, saya dengar dengan mudah-mudahnya pihak parti lawan hasut rakyat, hari ni rakyat menderita. Saya tanya, siapa yang menderita kan? Siapa yang menderita sebenarnya? Jadi rakyat menderita, rakyat susah, beras tak ada. Jadi persepsi dibina, dan program untuk melawan persepsi ni mesti disusun atur dengan baiklah. Saya harap selepas pada sesi ni ada satu tindak balas daripada pihak yang bertanggungjawab di pihak kerajaan untuk mengumpulkan semua pempengaruh ni, dan kita atur gerak langkah yang baik, kerana yang paling penting rakyat mesti menerima kefahaman yang betul, dan akhirnya yang dapat habuan bukan kita rakyat, pak-pak menteri juga, ahli-ahli wakil rakyat. Jadi tolong tengoklah kami-kami yang di bawah ni. Semoga kita semua dapat mencapai apa yang Kerajaan Madani nak capai. InsyaAllah kita habiskan penggal ini dengan bergayanya, dan target kita PRU 16, kita tak menangis di pucuk katil. Sekian, terima kasih. Silakan. Apa lagi? Saya tambah sikit ya. Saya menyokong penuh apa yang telah dicakapkan impromptu ya. Sahabat saya Datuk Dr. Azizan ya, yang begitu lama dengan UMNO online ya. Beliau adalah merupakan seorang peneraju, dan beliau telah nampak berkenaan dengan bahawa influencer ini amat penting ya untuk dijagalah. Saya guna bahasa dijaga. Dan dalam konteks ini saya teringat masa zaman Datuk Najib Razak. Setiap tahun Datuk Najib memperuntukkan dalam national budget 200 juta khas untuk media sosial ya, dan wang itu diberi kepada beberapa NGO yang mempunyai macam kita lah. Jadi benda itu accounted for, bukan ada ambil dapat 200 juta hilang duit. Jadi saya minta lah, tak terlambat ni Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar, kami ni semua ya, nak tidur pun teringat muka Datuk Seri, bangun saja teringat Datuk Seri, sebab kami ni ikhlas berjuang untuk Datuk Seri Anwar. Bagaimana Datuk Mus bagi tahu, Datuk, kalau kita tak nak menangis pada PRU 16 ini, kita mesti wajib tentukan bahawa nak menang PRU PRN 16 ini mesti menang peperangan medsos. Kalau kita kalah dalam medsos, kita akan kalah dalam PRU pula. Percayalah kata saya. PRU sebelah kita kalah zaman Falah. Sebelah 12, 13, 14, 15. Tanya bagaimana BN tewas. Sebab apa kita kalah? Kita kalah kerana walaupun Datuk Najib letak 200 million tiap-tiap tahun, tapi kita kalah juga. Kenapa? Kita kalah dalam medsos, perjuangan medsos. Ini dah golongan-golongan, hari ini ada 100 orang ni. Daripada kampung-kampung, daripada Perlis ada, dari Kedah ada, dari Kelantan ada, dari Perak ada, seluruh Terengganu ada. Jadi ni Kedah Datuk apa. Jadi makna dia, ini adalah golongan-golongan sahabat troopers,
pejuang-pejuang di alam maya, bantulah kami. Bukan kami nak minta jadi senang nak kereta apa, tak ada. Hanya duit allowance, duit nak beli top up, duit nak apa minum kopi kedai-kedai kopi, macam tu saja. Jadi saya merayu sekali lagi bagi pihak kawan-kawan saya yang ada ini, ya, saya tak boleh cerita lah, malu saya, ya, kawan saya naik bas, ya, terpaksa naik bas, dia sanggup naik bas, mari ke sini, berapa banyak kawan-kawan naik kereta api pun ada, jadi tumpang pula bilik pun ada. Kerana apa? Kerana ini melihat bahawa kerajaan Madani ini, pimpinan Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini terus kekal. Dan kita tahu bahawa kalau kita nak kekal, kalau kita tak nak menangis, kalau bantulah orang-orang yang ni. Boleh cek vetting background masing-masing. Tak ada masalah. Betul tak, Tok Mus? Yang penting bajet kali ini pandai-pandailah Yang Amat Berhormat PM sebagai Finance Minister meletakkan di manalah bajet supaya kami dapat bekerja. Sebab kerja jadi cyber troopers ni kerja siang malam pagi petang. Kadang-kadang kami bangun pukul 4 nak tahajud pun, tahajud buka Facebook dulu. Terutama macam saya penulis politik, political analyst. Minggu sekali terpaksa surat khabar cari saya. Jadi betul-betul macam ni bukan nak ungkit. Saya buat kerja ikhlas, fisabilillah. Tapi kawan-kawan lain bagaimana? Itulah saja, Datuk. Maaf saya emosi sikit. Okey, saya ingat tak ada apa dah. Terima kasih kepada semua media dan kita pun media-media depan ni pun mungkin sebahagian daripada kami juga. Jadi kita sebenarnya nasib yang sama. So kita perjuangkan insya-Allah sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaka pun ada kota apa? Tadi Melaka tak sebut. Ya, Ada soalan? silakan. Daripada Ini program apa influencer? Ya. Saya tak nampak nyokong daripada kaum lain. Ya, kita jemput. Kita dah jemput. Tapi mungkin kadang-kadang ya satu short notice satu, kemudian yang keduanya hari ini kebanyakan parlimen kita sibuk di mana? Hari Sukan Negara. Tapi kita membuka ruang lagi sebab sekretariat kita ni kita akan buka seluas-luasnya. Ya, pengalaman kita masa PN dulu kita buka ceritalah. Kami kumpulkan 100 NGO dan kita serahkan memorandum Datuk. Hampir 10 memorandum kita serahkan kepada pihak istana. So sekarang kita juga menyeru kepada mana-mana pihak yang sudi, terutama sekali dari kalangan NGO ini untuk bergabung. Kalau masa itu kita berjaya Datuk 100 NGO. Itu antaranya kita angkat bendera putih dan sebagainya, itu kerja-kerja kita. So kali ini kita ingin mengangkat macam saya sebutkan tadi. Ya, naratif perpaduan tidak boleh. Kalau orang Indonesia kata itu harga mati gitu. Perpaduan itu harga mati. Tidak ada boleh bincang lagi dah. So setakat ini kita kena selesaikan sampai habis dan insya-Allah kalau umur Ibrahim kan PMX kita ni masih panjang, kita boleh dapat sampai 2 term. So mungkin 2 term itu sudah cukup untuk meninggalkan tapak-tapak penting sebagai sebuah negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya-Allah. Alright, so itu dia sahabat semua ya, antara gesaan dan juga tujuan ya kenapa diadakan bengkel ini, khususnya untuk mengumpulkan pempengaruh-pempengaruh ya untuk mempertahankan Malaysia Madani kerajaan hari ini daripada pembangkang, daripada fitnah, daripada hasutan, ya, daripada ajaran-ajaran sesat. Begitu. Jadi kita harapkan tujuan dan juga perkara ini ya dapat dilakukan sebaik mungkin ya untuk menjadi pejuang dan juga penangkis sebagai perisai sebenarnya ya untuk menjawab, untuk memberikan pencerahan-pencerahan ya kepada fitnah-fitnah yang dibuat ya oleh geng-geng pembangkang.
Jadi terima kasih sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Ada apa pandangan Anda? Anda berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.